Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Zonza Awang. Ini Ringkas TVS. Semua ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19 boleh memohon ICNA. Walau bagaimanapun, kelayakan terbahagi kepada dua kategori. Kategori pertama melibatkan ahli yang bekerja di sektor formal, yang bekerja sendiri, yang bekerja di dalam sektor ekonomi GIG, yang sudah lama tidak mencarum, yang hilang pekerjaan, suri rumah atau yang diberi notis cuti tanpa gaji. Kriterianya termasuk tiada caruman sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut semasa permohonan atau ahli yang masih bekerja tetapi telah mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas Mac 2020. Ahli hanya perlu memohon secara dalam talian melalui icinar.kwsp.gov.my mulai 21 Disember 2020. Manakala bagi kategori kedua pula, ianya melibatkan ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas selepas Mac 2020 yang mana pengurangan tersebut hanya boleh dikenal pasti melalui dokumen yang diberikan. Bagi kategori ini, ahli boleh memohon secara dalam talian melalui icinar.kwsp.gov.my mulai 11 Januari 2021. Sarawak akan meneruskan langkahnya menerokai industri minyak dan gas di negeri ini dengan pelibatan secara langsung syarikat Petroleum Sarawak Berhad Petros. Malah ia akan direalisasikan dengan pemilikan lesen untuk melakukan penerokaan di daratan Sarawak. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia sebagai langkah awal dalam industri tersebut di bawah peruntukan Undang-Undang Ordinan Pelombongan Minyak 1958. Kita telah memberi lesen kepada Petros untuk mencari minyak dan gas di atas onshore Sarawak. Dua dah diberi kepada pihak Petros dan mereka akan cuba cari minyak dan gas dia. Saya rasa setidaknya akan successful lah, akan berjaya untuk mendapat gas di kawasan tersebut. Dan ini bermakna kegiatan huluan ataupun primary activity pihak untuk mendapatkan gas dapat dijalankan oleh pihak Petros. Dengan pelancaran gas petroleum cecair LPG jenama Petros membuktikan Sarawak mampu berdaya saing dalam industri minyak dan gas. Sebagai permulaan, LPG Petros katanya mempunyai potensi untuk diedarkan ke pasaran luar Sarawak untuk menambahkan hasil kepada negeri berdasarkan konsep revenue re-engineering. Kini tu kami lagi berbincang lah. Seni lagi Sarawak nak ngambil cepet-cepet sikit dari sudut minyak dan gas. InsyaAllah mungkinlah terdekat ini kita ada persetujuan di antara pihak Petronas, kerajaan pusat dengan kita supaya industri minyak dan gas tu kita orang Sarawak mengambil bahagian yang aktif. Dan ini bermakna insya-Allah lah dengan adanya pembabitian kita, mudah-mudahan teori saya iaitu revenue re-engineering yang akan menambahkan hasil kepada negeri Sarawak. Sebelum ini, Petros turut diberi mandat melaksanakan aktiviti cari gali minyak dan gas di daratan. Malah Petros juga berhak menilai semua permohonan untuk lesen atau pajakan perlombongan yang dijalankan di negeri ini. Sarawak kini mempunyai gas petroleum cecair LPG jenama Petroleum Sarawak Berhad Petros. Jenama Petros itu merupakan simbolik permulaan kepada usaha kerajaan negeri untuk mengukuhkan kedudukan dalam industri minyak dan gas di negeri ini selain bergerak seiring dengan pemain industri lain.
Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nok Peng, ini merupakan salah satu usaha berterusan kerajaan GPS untuk menambahkan hasil di negeri ini. Ujarnya, industri gas merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara bukan sahaja melalui ekspor atau penjanaan kuasa. Malah kelangsungan LPG adalah bertujuan untuk kegunaan domestik bagi memastikan rakyat memiliki bekalan tenaga dan harga mampu milik. Hal LPG tu. LPG banyak yang pun value chain-nya. Kita mulakan LPG. Pertama, wang molah tong. Wang molah tong dapat bisnes. Nombor dua, tong diisi dengan gas. Kayak tong ni dapat berjalan ke diri. Wang ngebak lori dapat untung. Dan akhirnya, orang restoran dan orang makan gas tu akhirnya dapat mendapatkan gas. Tapi rega chain tu adalah mahal. Kata oleh Datuk Winnie RM50 lebih. Jadi kita beri subsidi. Kita beri subsidi lebih kurang 50%. Sebabnya reganya RM20 lebih. Si tong termasuklah gas. Harga runcit bagi tong 14 kg seperti yang telah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna adalah RM26.60. Terdahulu, Abang Jo turut mendedahkan gas ini kelak juga akan dipasarkan ke Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. ASEAN ada mempunyai satu perubahan daripada bidang trading ataupun perniagaan. ASEAN dah membuka pintu. Bermakna kita harap tong merah tu akan berjalan di negara lain. Kita akan mengeluar juga, kita menjualkannya juga kepada negara jiran kita yang berkendakkan gas. Itu adalah masa depan. Saya berbisik-bisik dengan Dr. Rundi tadi. We have to go beyond this Kubah Ria. Bermakna kini tu kita tahulah energi elektrik kita sekarang tu kita jual di Kalimantan. Elektrik kita dah jual di Kalimantan. Dan Gubernur Kalimantan ada menulis surat kepada saya untuk juga kita membekalkan LPG kepada Kalimantan Barat. Khasnya kampung-kampung dekat border. Beliau berkata demikian ketika Majlis Pelancaran LPG Petros di Kubah Ria di Kuching pada Rabu. Sementara itu, menurut pengurusi Lembaga Pengarah Petros, Tan Sri Dato' Ahmad Dr. Hamid Bigo, dengan adanya gas LPG Petros ini, ia akan melengkapkan dan memperluaskan sumber asli di Sarawak. Petros LPG, we will further support Sarawakians with the cleaner, burning, more efficient and safe cooking fuel. More than ever, we believe families are gathering over meals, cook at home, stay safe, they say. So there'll be more meals cooked at home. Petros LPG will be honored to be part of every meal preparation in every Sarawakian home. Pelancaran LPG sendiri Sarawak jenama Petros ternyata mendapat reaksi pelbagai lapisan masyarakat. Ia sememangnya berita yang ditunggu-tunggu sejak diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari sebelum ini. Dengarkan apa kata mereka. Mestinya saat yang membanggakan kita sebagai rakyat Sarawak khasnya, di mana kita mampu dan kita berpeluang untuk menikmati hasil Sarawak itu sendiri. Dan harapan saya supaya semua kita rakyat Sarawak berpeluang untuk menikmati hasil kita. Jadi sama-sama kita sokong Petros, kita dapatkan tong, dan izinkan saya memetik kata-kata yang Amat Ketua Menteri, tong tu tong hitam pun. Ya, itu harapan saya. Sebagai peniaga memang mengucapkan terima kasihlah dengan pengguna-pengguna orang kampung ke, orang bandar ke. Oleh kerana kita dah ada gas sendiri, Petros, yang telah dilancarkan baru-baru ini, yang sangat bermanfaat dengan harga dia, dengan kuantiti dia yang mencukupi. Memang cukup untuk negeri Sarawak ni. Kita patut sokong industri Petros Sarawak.
Saya sebagai rakyat Sarawak amat menyokong usaha kerajaan. Sebagai peniaga, ia amat memberi manfaatlah kepada saya dengan harganya yang murah, yang berpatutan. Semoga ianya diperluaskan untuk kami orang peniaga lah, kepada keseluruhan rakyat Sarawak juga lah. Bertemu kembali. Seterusnya, laporan COVID-19 di Sarawak setakat semalam. Tiada kes positif baru direkodkan di Sarawak pada Rabu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini kekal 1,065 kes. Daerah Kuching dan Miri kekal berstatus kuning dengan keseluruhan 11 kes jangkitan tempatan yang direkodkan dalam tempoh 14 hari lalu. Manakala 38 daerah lain kekal berstatus hijau. Dalam pada itu, Britain sahkan sebagai negara pertama di dunia yang meluluskan kegunaan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech dan ia dijangka dilancarkan seawal minggu depan. Jawatankuasa vaksin di Britain akan membuat keputusan mengenai kumpulan mana yang akan diutamakan untuk mendapat suntikan pertama ini seperti penghuni rumah jagaan, kaki tangan penjagaan kesihatan, warga emas atau individu yang secara klinikal mudah terjejas. Institusi pendidikan tidak ketinggalan merasai perubahan akibat pandemik COVID-19 di mana kini para pendidik dan pelajar mula mempraktikkan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Presiden Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak KGBS Ahmad Mali berkata, pembelajaran atas talian adalah lebih mencabar berbanding kaedah tradisional. Jadi bagi pandangan KGBS, kenyataan ataupun keluhan guru-guru berkenaan ada benarnya kerana apa yang pasti guru-guru memang menghadapi pelbagai cabaran dalam ataupun dalam usaha untuk memastikan pembelajaran online dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin mengikut keadaan ataupun kemudahan yang ada pada ketika inilah. Malah tambahnya, para pelajar juga berdepan masalah kerana tidak semua daripada mereka mempunyai akses internet maupun peranti untuk proses pembelajaran tersebut. Dari segi murid juga pun kita perlu lihat kerana bagi murid yang tidak dapat kemudahan capai internet dan juga mempunyai peranti-peranti yang sesuai untuk mengikuti pembelajaran online, sudah pasti mereka lebih cabaran untuk mengikuti pembelajaran ini. Walau bagaimanapun, KGBS yakin para guru mempunyai pelbagai kaedah untuk menghadapi situasi ini. Sementara itu, bagi Cikgu Roslina Timor yang memilih untuk menghantar modul-modul pembelajaran kepada anak muridnya berkata, usahanya adalah untuk memastikan mereka yang mempunyai kekangan tidak ketinggalan. Semuanya bergantung kepada pelajar sebab kita semua pelajar stres. Ia yang paling penting. Sebab kita tu cuti terlalu lama, parents pun kita tahu musim-musim macam tu keuangan TC berapa bagus kan. So kami semua pelajar kami stres dan sekaligus kami semua juga pelajar-pelajar kami yang ketinggalan. So terpulang pada pelajar kami yang madanya ada data, kami akan juga buat kelas online. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk hari ini. Teruskan bersama kami di Selawat 122. Saya Zuzah Awang. Salam hormat dan jumpa lagi.